Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sekali lagi bersiaran dalam uh, program Jom Sembang Santai Biar Sampai. Dan cuma mungkin bukan mungkin lagi, pasti para penonton pelik saya pula yang jadi host pada kali ini. Sebenarnya minggu ini sempena bulan Ramadan kita istimewa kerana kita membawakan tetamu. Saya pula jadi host dan kita ada tetamu yang tidak asing lagi bagi seluruh warga Ikram, iaitu Presiden Ikram Malaysia sendiri, iaitu Ustaz Dr. Muhammad Farid Sheikh Ahmad. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Itulah pertama kali kami bawakan Ustaz untuk program Jom Sembang, dan hari ini kita nak bersembang lah berkenaan dengan puasa dan Ramadan bersama-sama dengan Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat dikutip oleh para penonton di luar sana berkenaan dengan puasa dan Ramadan. Dan mungkin sebagai permulaannya sajalah nak minta Ustaz kongsikan bila sebut Ramadan dan puasa, apa yang makna yang paling Ustaz orang kata persimpan dalam diri ni, iaitu yang orang kata kita mesti ada satu benda yang orang putih sebut apa, sentimental value. Apa benda yang Ustaz tertunggu-tunggu sangat bila Ramadan dan puasa ni? Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali lah bila bulan Ramadan ni datang kepada kita, jadi kita sebenarnya menunggu kita sampai kepada satu persimpangan dalam hidup kita. Jadi sepanjang satu tahun di sana ada satu persimpangan hidup lah. Jadi yang ini kita sebut bulan Ramadan. Banyak bulan-bulan, 12 bulan, tapi bulan Ramadan ni dia ada khusus dia. Itu di mana di sana kita dibagi ruang oleh Allah SWT untuk kita beramal dengan amalan yang mungkin akan memperkuatkan kembali kita punya persiapan untuk kita menghadapi tahun sepanjang tahun lah. Di Ramadan ni seorangnya tempoh khusus disediakan oleh Allah Ta'ala untuk kita memperkuatkan kita punya persiapan untuk mendepani di tahun sepanjang tahun. Tempat kita memperkuatkan kita kekuatan rohani kita, supaya dengan demikian kita punya perjalanan hidup tu berjalan mengikut yang sepatutnya. Kita di dalam Ramadan dibagi tempoh untuk rehat, masalah macam tu contohnya. Dalam bulan Ramadan juga kita dibagi masa untuk kita mencas kembali. Kita mencas kembali tenaga-tenaga batin kita. Dengan demikian, kalau kita berhadapan dengan sepanjang tahun tu, kita sudah mempunyai bekalan yang cukup lah untuk menepani tahun-tahun tersebut. Ya, menarik bila Ustaz sebut tentang bekalan yang macam seolah Ramadan ni satu tempat untuk kita top up balik, charge balik ni. Cuma pengalaman Ustaz lah kan, mungkin para penonton juga ramai yang tahu bahawa Ustaz ni berpengalaman di banyak tempat. Mungkin Ustaz pernah belajar di Mesir, di Tunisia, di Jordan, dan sekarang berada di Malaysia. Apa yang ialah pastilah berbeza di setiap negara dan tempat-tempat tersebut. Cuma adakah negara ataupun suasana tempat itu mempengaruhi Ramadan kita, ataupun ke sama aja? Ada efek tak? Ada kesan tak? Dia sebenarnya suasana setiap negara tu ada dia punya perbezaan lah kepada kita dalam arti
menjalani kehidupan bulan Ramadan tu. Jadi di sana sekurang-kurangnya secara umumnya kita berdepan dengan masyarakat Arab dan kita mendekati mereka-mereka yang saleh, yang saleh, golongan yang sentiasa mendatangi masjid. Jadi kita bergaul dengan golongan macam ni. Bukan di tempat kita ni, maksudnya masyarakat sepenuhnya dengan keluarga kita, keluarga besar kita pun ada dekat sini. Tapi di sana tak ada. Yang ada hanya masyarakat Arab, kemudian yang di kalangan masyarakat Malaysia pelajar Malaysia lah. Sama ada sebahagian mereka tu masih dah ada keluarga tapi keluarga baru. Tapi dekat Malaysia kita akan berdepan dengan keluarga kita, keluarga yang besar, keluarga lama, ibu bapa, datuk mungkin sebagainya, sanak saudara. Itu beza je lah. Jadi di sana kita berdepan dengan masyarakat Arab. Jadi masyarakat Arab ni dia kalau bulan Ramadan ni dia meriah. Itu bezanya. Macam kita tak semeriah macam mereka. Jadi kemeriahan mereka jadi maknanya kalau masjid tu penuh, dia kata. Terutama di hari-hari utama lah, hari-hari utama bulan Ramadan tu. Sama ada di di Jordan atau di Mesir. Tapi di Tunisia saya tak berapa ada pengalaman sangat lah. Sebab kebetulan waktu ada di sana bukan bulan Ramadan. Sana contoh lah. Tapi di Jordan kami boleh hidup bersama-sama masyarakat Jordan, Islam Jordan, masyarakat Arab di sana menyambut Ramadan. Sama ada di masjid atau pergi rumah-rumah kawan atau rumah ulama atau sebagainya, contohlah. Di Mesir itu juga dengan orang baik, orang saleh, itu juga dengan di kalangan pelajar-pelajar Malaysia sendiri. Itu beza lah. Jadi seumumnya di Mesir memang fenomena Ramadan ni merupakan satu fenomena yang disambut oleh masyarakat Mesir, masyarakat Islam di sana lah. Jadi belum Ramadan lagi dah nampak kemeriahan tu. Sebagai contoh lah. Di Jordan pun demikian juga. Tapi Mesir lebih hebat di situ lah. Wallahualam. Sudah maknanya suasana tu juga mempengaruhi jugalah kita dalam bagaimana kita menyambut Ramadan ni. Dan kebetulan kita di Malaysia ni kita berbilang kaum, berbilang agama. Jadi walaupun bulan Ramadan tapi ada di sana orang-orang yang tidak berpuasa seperti kita, kan? Dan kedai-kedai makan juga terbuka, tak sama macam negara Arab, dia memang tak kelihatan orang makan dan kedai-kedai restoran dibuka. Satu lagi yang mungkin saya nak sajalah, ini kita sembang-sembang, penonton ambil kesempatan ni untuk kita dengar perkongsian daripada Presiden Ikram. Ustaz, kalau kita bulan Ramadan ni selalu orang hanya mengaitkan dengan ibadat-ibadat khusus. Adakah Ramadan ni memang perlu difokuskan ibadat khusus saja ke ataupun bagaimana? Dia sebenarnya Ramadan ni dia sepatutnya menjadi tumpuan masa tu dan seterusnya berterusan lah. Sebab itu ulama kita dia sebut, dia kata jadikan diri kamu golongan Rabbaniin, bukan golongan Ramadanin. Jadi bulan Ramadan saja kita aktif, bulan lain tak aktif, tak ada lah. So ibadat. Kemudian ibadat kita ni ada dua. Satu yang ibadat yang kata hubungan kita dengan Allah SWT, tapi ada juga ibadat yang dalam hubungan kita dengan masyarakat. Macam kita berderma, bersedekah, memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan berbagai-bagai bentuk sumbangan. Berbagai sumbangan yang akhirnya boleh membantu masyarakat lah mengatasi masalah kewangan mereka, kepayahan kehidupan mereka atau sebagainya. Contohlah macam-macam. Kita boleh bagi beasiswa ke, bantuan kewangan ke kepada pelajar-pelajar. Kita boleh tolong orang susah-susah yang kehilangan pekerjaan ke, misalnya contohnya. Keluarga-keluarga yang memerlukan dan sebagainya. Itu kepada masyarakat, kepada masyarakat. Dan benda-benda ini semua benda-benda yang digalakkan dalam bulan Ramadan. Kan? Kata Nabi dia suruh kita kalau nanti berbuka puasa pun kita ajak orang lain berbuka puasa sama dengan kita. Kalau tak boleh pun sikit-sikit pun bagilah sikit. Tambah-tambahlah. Seteguk air dah. Kalau secawan susu lah. Tak apa.
ganjaran dia besar si Allah Ta'ala. Kita tahu kan ganjaran amal-amal salih di bulan Ramadan ni, kalau yang sunat tu kedudukan dia macam fardu. Yang fardu tu kedudukan dia sampai macam seolah 70 fardu. Soalan macam tu. Kedudukan pahala dia. Itulah seterusnya. Jadi maknanya sebagaimana Allah Ta'ala kata puasa tu khusus. Itu dia punya, dia puasa kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang lain. Siapa tahu dia puasa tak puasa. Depan orang mungkin dapat puasa, belakang mungkin dekat rumah dia makan, contohnya. Jadi Allah Ta'ala sebut dia puasa tu kalau dia betul-betul puasa lantaran dia takut Allah SWT. Dia ingat akan Allah SWT. Jadi lantaran itu Allah Ta'ala kata dia balasan dia terpulang kepada aku. Berapa banyak aku nak bagi ke, itu terpulang. Maknanya bukan mesti 70 tu tak, 700 pun tidak. Suka hati Allah Ta'ala lah. Dia nak bagi berapa-berapa pun. Itu contohnya. Jadi puasa tu khusus. Itu akunya bidang. Wallahualam. Seperti itu. Itulah. Specialnya puasa ni sebab Allah sendiri yang memberi ganjaran, yang Allah tak terikat dengan banyak mana Allah boleh bagi kan. Jadi itu specialnya puasa. Satu lagi yang rasa saya nak menarik perhatian penonton jugalah. Ustaz Farid juga memang anak ramai, cucu pun ramai sekarang ni kan. Bagaimana kita dalam keluarga Muslim ni, kita macam dulu membesarkan anak-anak dan sebagainya, membina keluarga kita dengan mengambil mood Ramadan ni, apa yang kita boleh manfaatkan? Dia kalau kita dalam suasana PKP sekarang ni, mungkin kita pertamanya kita ajak, artinya biasakan mereka ni berbuka sama. Sama macam tu. Ini ziarah ibu bapa atau kita ziarah anak-anak kan. Kemudian kita berbuka dengan mereka. Jadi kita berbuka dengan mereka, kita hidupkan suasana yang dikehendaki oleh Islam dalam kehidupan berbuka puasa kan, bersama dengan anak-anak, cucu-cucu sebagai contoh. Kita buka dengan tamar, sebagai contoh lah. Kita buka dengan mulakan dengan doa kan, dan sebagai contoh. Kemudian diikutkan dengan kita ajak anak-anak ni ingat Allah SWT. Kemudian kita ajak dia sembahyang bersama, sembahyang tarawih sebagai contohnya. Kita angkat salah seorang di antara mereka sebagai imam, berganti-ganti. Setiap seorang tu 2 rakaat. Ini boleh 4 orang sekurang-kurangnya. Jadi di situ anak-anak kita ni kita biasakan jadi imam. Anak-anak kita juga kita dengarkan, biasakan dia supaya mendengar secara tertib kan, bacaan-bacaan. Lepas tu kalau kita rajin lagi lebih, kita gunakan kesempatan tu untuk sampaikan tazkirah sikit-sikit kan kepada anak-anak. Ini peringatan. Dan dia akan ada faedah di sana. Pertama sekali anak-anak ni akan dapat contoh. Oh bapak ni buat macam ni, datuk buat macam ni, contoh. Yang keduanya, kita juga artinya akan dapat mewujudkan satu suasana hubungan kekeluargaan tu. Kekeluargaan tu sepatutnya macam mana. Keluarga Muslim ni, dia keluarga yang macam mana, mesti taat kepada Allah Ta'ala. Bukan duk buang masa tentara, contoh. Dia ada hidup dia sepenuhnya ibadat, hidup dia sepenuhnya buat amal salih, hidup dia sepenuhnya beri khidmat pada masyarakat dia, ada impak dia kepada lingkungan dia dan sebagainya, contohlah. Ini contoh-contohnya. Jadi kita berdepan dengan keluarga kita sendiri, akhirnya kita boleh bangunkan mereka ini sebagai satu keluarga yang saleh, yang baik, dan mereka ada pengalaman berdepan dengan ibu bapa, berdepan dengan datuk nenek, pengalaman-pengalaman yang bagus ni yang boleh dibawa sebagai kenangan, sebagai ikutan pada masa depan. Wallahualam. Masya-Allah. Saya sebenarnya sangat teringinlah nak dengar tips daripada Ustaz di usia melebihi 70 tahun dah ni sekarang ni. Bagaimana Ustaz menggunakan Ramadan ni. Orang selalu sebut umur-umur ni umur yang
orang kata apa, umur di hujung usia ni kan, kita nak fokus ibadat. Jadi apa konsep fokus ibadat tu bagi diri ustaz? Dia sebenarnya yang paling penting sebenarnya, walaupun kita dah lanjut usia, tapi kita kena jaga kesihatan kita. Jadi kesihatan, jadi dari situ bila kita sihat, kita boleh engage, kita boleh libat urus dengan anak cucu kita, dengan orang lain dan sebagainya seperti biasa. Tak ada apa-apa perubahan. Mana kita boleh bagi khidmat kepada masyarakat. Kita boleh sampaikan peringatan, kita boleh mengajar dia orang, memimpin mereka, dan kita boleh ajak mereka baca sama-sama, baca Quran ke, contoh-contoh. Ini majlis-majlis macam tu, majlis baca Quran, majlis zikir dan sebagainya, kita boleh sesama. Sebab apa, kita masih lagi sihat, kita masih lagi mempunyai tenaga yang diperlukan oleh anak-anak ni atau budak-budak muda ni, untuk kita ikut sama dengan mereka dalam kegiatan kata seperti ini. Tapi kalau kita tak sihat, susahlah. Mungkin kita duduk tengok lah. Ataupun dia orang yang angkat kita, bawa kita ke depan kan, ke majlis-majlis sama ada di surau atau di rumah sendiri. Payah maksudnya. Kita elemen peranan lah. Jadi yang paling penting tu lah kita sihat. Jadi sihat ni datang daripada mana? Satu di antara perkara yang paling besar, dan ini kita belajar daripada Ramadan, pemakanan kita. Setakat mana kita ini ini kata yang disuruh kita makan rezeki yang tayyib tu, ni kata tayyib untuk badan kita kan. Rezeki tu halal lah, tapi kadang-kadang halal tapi tak sesuai dengan kita, bawa penyakit kepada kita, sebagai contoh. Jadi berpada-pada, berkadar, kemudian kita pilih yang mana yang baik untuk kita, untuk usia kita dan sebagainya, contohlah. Dengan demikian maksudnya kita akan mengekalkan diri kita sebagai pribadi yang memiliki tenaga, dan kita boleh santuni anak-anak buah kita, kita boleh santuni cucu-cucu kita boleh santuni anak-anak kita semua lah. Allahuakbar. Mungkin apa yang saya boleh simpulkan daripada apa yang ustaz sampaikan tu ialah nak beribadat ke nak apa ke, kalau tubuh badan ni tak bertenaga, tidak sihat, tak boleh juga. Jadi maknanya kita selalu orang minta panjang umur untuk apa? Itu makna dia, panjang umur, tapi kalau duk terlentang je tak ada makna kan. Tapi panjang umur yang masih kuat dan bertenaga untuk beramal soleh, itu yang lebih bermakna. Dan rasanya kita pun dah di hujung rancangan Jom Sembang ni, dan soalan akhir lah bagi saya. Apa yang ustaz punya harapan kepada seluruh rakyat Malaysia kan, secara umumnya, untuk kita Ramadan pada tahun ni, apa perkara yang ustaz mengharapkan kita ambil daripada mood Ramadan ni untuk akhirnya berlaku perubahan yang baik, ya. Sebab sekarang ni biasalah kita pun semua sedia maklum dengan pandemik dan tentang krisis-krisis yang berlaku ni. Jadi berdasarkan apa yang ustaz sebut awal tadi, Ramadan ni dia jadi macam persimpangan. Ni mungkin Ramadan ni ada perkara yang boleh kita ambil untuk kita lakukan perubahan selepas ni. Saya rasa kita sebagai umat Islam, ya, kita kena jadikan Ramadan ni macam mana Nabi juga jadikan Ramadan ni macam mana kan. Jadi maknanya, dan satu lagi kita jangan lupa, Nabi jadikan Ramadan tu sebagai zaman satu ketika di mana dia memperkuatkan semangat dia memperjelaskan lagi pegangan umat Islam dan sebagainya. Dia hidup keseluruhan dia tu dalam satu perjuangan untuk menegakkan Islam. Itu contohnya. Jadi kita Ramadan tu kita jadikan sebagai tempat, masa tempoh di mana kita memperkuatkan bekalan untuk membolehkan kita terus berjuang, buat perubahan kepada dunia yang ada masa ini, kepada realiti yang ada masa ini.
Jadi realiti yang akan berlaku selepas ini lebih baik. Dunia yang akan kita miliki pada masa depan lebih baik. Jadi itu yang sepatutnya berlaku. Jadi Ramadan itu ada impak dia. Ada impak dia kepada kehidupan kita peribadi. Dia makin lama memperkuatkan kita. Itu juga memperkuatkan keluarga kita. Dan mereka faham bahawasanya Ramadan itu bukan setakat Ramadan saja, tak. Di belakang tu ada mission yang mereka pikul. Kita tambah, jadikan kita tambah kuat ni untuk apa? Di sana ada perjuangan. Di sana ada usaha yang perlu dilaksanakan oleh semua kita. Dan kekuatan-kekuatan yang kita, persiapan-persiapan yang kita buat tu ada maksud daripada situ. Supaya membolehkan kita makin lama makin berkebolehan, makin lama makin kuat untuk menghadapi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh diri kita, oleh umat sebenarnya pada masa depan. Jadi dia mendorong kita lebih berfungsi pada masa depan. Itu sepatutnya. Itu sepatutnya. Berfungsi dalam menyelesaikan masalah umat, dalam memindahkan umat kepada satu suasana yang lebih baik. Begitu juga memindahkan negara kepada suasana yang lebih baik, lebih makmur. Dan itu sebagai contoh. Sebenarnya tujuan daripada kewujudan kita sendiri itu. Kita wujud, akhirnya dia ada impak kepada dunia. Kita wujud, ada impak daripada masyarakat manusia. Kan? Akhirnya kita akan mampu membekalkan umat manusia ini dengan berbagai-bagai. Satu yang berbagai sistem dan tamadun. Akhirnya dunia perlukan satu tamadun baru. Ini dipanggil new world order. Order baru kan. Supaya semua masalah hidup dia orang dapat selesai. Sekarang tak ada. Dunia yang ada ini penuh dengan masalah, problem. Kan. Penindasan, pemerasan, penjajahan, perhambaan dan sebagainya. Jadi tidak, kita umat Islam, sebagai umat Islam kita ada peranan kita untuk akhirnya bebaskan masyarakat umat manusia dunia ini daripada belenggu-belenggu tersebut. Ini contohnya. Akhirnya kita nak bawa mereka ni semuanya dia ubudiah dia bulat kepada Allah Taala. Bukan ada orang yang lain yang menghambakan dia, memperbudak dia ataupun memeras dia, tak ada. Maksudnya dia hanya dia taat kepada Allah SWT saja. Ini kemerdekaan yang sebenarnya. Dia boleh buat apa-apa dalam lingkungan apa yang diizinkan oleh Allah SWT. Walaupun saya kata contoh dalam puasa, dia tak boleh makan, tak boleh minum, itu latihan saja. Latihan saja. Allah Taala latih dia supaya dia cuba artinya kepung diri dia dalam suasana dia ada kelebihan, boleh berdepan dengan benda-benda yang halal. Itu latihan-latihan supaya berdepan dengan perkara yang lebih berat yang memang tak boleh, dia boleh lebih kuat lagi. Sebagai contohlah. Ini sebagai contohlah. Jadi saya rasa kita dalam suasana Ramadan kita kena ingat benda tu. Kita kena ingat hidup kita keseluruhannya. Bukan Ramadan saja, bukan satu bulan saja. Tak, keseluruhan hidup kita itu kena macam mana? Berdiri sebagai hamba Allah, berdiri sebagai manusia yang saleh, yang Allah Ta'ala redha dalam semua suasana. Kita jadi kun Rabbaniin. Kita jadi golongan Rabbani. Bukan golongan yang Ramadan ikut musim, kata bermusim, tak ada. Kita ana muslim, itu kedudukan kita. Saya seorang Muslim. Dia ada dia punya sifat dia ada dia punya kualiti yang dia kena ada pada diri dia, semangat dia macam mana, perasaan dia macam mana, jiwa dia macam mana, keyakinan di hidup dia macam mana, semua ada. Jadi ini benda-benda yang kita kena ingat. Wallahualam. Ya, itulah para penonton yang bagi saya satu poin yang kalau semua benda yang di kami sembangkan tadi ni, poin ni yang pun kita ambil dan kita faham pun sangat dah cukup bermakna, iaitu kenapa ada Ramadan ni, sebab dia nak latih kita jadi insan yang kuat, kuat dari sudut iman, kuat dari sudut amal. Itu semua bekalan-bekalan sebab kita ada perjuangan, ada perkara yang lebih besar yang kita nak kena buat selepas ni. Sebab itulah kita ambil bekal yang sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan. Jadi dia bukan orang kata hanya macam orang kata kereta duk jalan jauh, dia nanti kena isi minyak, lepas tu dah isi minyak dia tak berjalan.
Jadi sebenarnya perhentian lah. Ramadan ni dia umpama perhentian untuk di servis, diisi minyak untuk kita meneruskan lagi bak kata Ustaz tadi, perjuangan kita, misi kita yang lebih mencabar di luar daripada bulan Ramadan. Jadi itulah, mudah-mudahan sembang-sembang kami pada pagi ni ada manfaatnya yang boleh kita ambil, dan semoga kita semua di awal lagi ni masih awal dalam bulan Ramadan ni, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus melaksanakan segala tuntutan Allah, dan juga meneruskan lagi amal-amal kita yang tersedia, macam-macam bonus ni. Dan mudah-mudahan kita keluar daripada bulan Ramadan ni, selain daripada dapat pahala tu, kita juga diampunkan dosa, dan kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat bertemu lagi pada minggu akan datang. Terima kasih banyak, dan boleh saya rasa biasa diingatkan ni, like dan share video ni, dan juga subscribe bagi yang belum TV Ikram, supaya mesej-mesej yang mendidik ini dapat disebarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.